Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan kita punya program program Ihya Ramadan, Al-Amin, Edo Oasis dan Rampai Caterer. InsyaAllah hari ini kita akan tadabbur bersama dengan Puan Husni daripada Edo Oasis, iaitu surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni biasa kita baca surah lazim kan, waktu kita solat. Jadi tapi pernah tak kita membaca apa yang tersirat ke yang dimaksudkan dengan mungkin ada di sebalik kisah-kisah, di sebalik kisah maksudnya surah Ad-Duha ni tadi. Tapi sebelum saya jemput Puan Husni, insyaAllah saya baca sedikit surah Ad-Duha ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Surahul Azim. Itu sedikit bacaan surah Ad-Duha. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan Puan Husni dengan tadabbur surah Ad-Duha. Dipersilakan Puan Husni. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, ramai juga yang dah beri salam. Okay, Waalaikumsalam. Selamat menyambut Ramadan. Kita dengar bacaan Kak Lin tadi adalah sayuk-sayuk. Sedap suara Kak Lin. Masya Allah, biasa je tu. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan berkongsi tentang surah, tentang tadabbur surah Ad-Duha. So mungkin kita boleh share sikit lah kenapa kita pilih surah ni. Macam Kak Lin kan, pernah tak satu masa dalam sepanjang hidup Kak Lin rasa ada rasa down, rasa demotivated? Pernah tak ada momen-momen? Mestilah pernah, rasanya mungkin pernah sangat, pernah. So bila kita rasa macam tu, kita rasa macam helpless, rasa perlukan seseorang untuk dengar kita kan. So surah ni sebenarnya surah yang dia dia membawa berita gembira lah, macam dia memujuk kita. So mungkin kita boleh cerita sikit lah kenapa surah ni diturunkan. Okay, sebenarnya surah ni diturunkan ketika Rasulullah tak menerima wahyu untuk beberapa ketika. Diriwayatkan dalam tempoh 6 bulan lah. So sebenarnya Rasulullah ni bila dia terima wahyu, dia akan menyampaikan pada waktu malam. So bila ada beberapa malam yang Rasulullah tak terima wahyu, Malaikat Jibril pun tak turun kepada Rasulullah. So Rasulullah pun macam tertanya-tanya, kenapa kenapa wahyu tak sampai padaku? Kenapa adakah Allah dah membenci kita? Tambah pula bila ada fitnah daripada orang Quraisy, lebih tepat lagi isteri Abu Lahab kalau tak silap lah. So dia kata dia macam menghina Nabi Muhammad. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa kamu dah tak menyampaikan wahyu? Adakah wahyu tak diturunkan? Adakah Tuhanmu telah meninggalkanmu? Adakah Tuhanmu telah membencimu? So kata-kata jahat ni yang membuatkan Rasulullah rasa sangat demotivated, rasa sedih, rasa terhina dengan kata-kata macam tu kan.
So bila jadi macam tu, Allah pun selepas beberapa ketika tu Allah pun menurunkan surah Ad-Duha ni. Okay. So sebelum kita pergi kepada sesi tadabbur, mungkin kita boleh tengok sikitlah keistimewaan surah ni. Surah ni dianggap sebagai surah yang memujuk hati orang yang berduka lah. Kalau macam dalam untuk Rasulullah, pada saat tu Rasulullah tengah sedih, tengah berduka, yang memberi kesan emosi yang sangat kuat lah kepada Rasulullah. So ayat-ayat dalam surah Ad-Duha ni juga Allah memujuk Rasulullah. Kemudian membuka pintu rezeki. Allah memberi gambaran membuka pintu rezeki, dan surah ini juga merupakan motivator dan penguat kepada Rasulullah untuk meneruskan dakwah selepas daripada tu. Okay. So kita pergi kepada tadabbur ayat. So ayat yang pertama, Allah mulakan dengan wadduha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Sebabnya waktu duha ni macam sekarang kan masih dikira sebagai waktu duha kan. Waktu duha ni dianggap sebagai waktu yang menenangkan. Macam waktu kalau macam pagi subuh kita baru bangun macam tu kan. So kalau bila menjelang kepada waktu duha barulah kita mula sibuk bekerja, kita rasa segar, kita dah boleh mulakan kerja. So Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu malam. So kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam pula? Tadi dah waktu duha, lepas tu waktu malam pula. Sebab malam ni digambarkan sebagai gelap gelita, sunyi sepi. Macam ibarat kita bila dalam kegelapan kita macam tercari-cari kan. Macam contohlah macam rumah blackout. So bila rumah blackout kita pun nak cari lampu sulur kan, kita macam meraba-raba ke berabuk, ke dinding macam tu kan. So diumpamakan macam tu lah, bila dalam keadaan gelap gelita kita tercari-cari mana lampu, mana cahaya tu. So sebab tu Allah memberi simbolik lah. So kalau macam ikutkan dekat sini Allah bersumpah dengan alam lah kan. So maksudnya apa, kita ni Allah bersumpah dengan alam ni supaya memberi gambaran kepada kita tentang kehidupan kita ni. Kita daripada kegelapan, Allah memberi cahaya kepada kita untuk menuju ke jalan Allah lah, kepada cahaya yang sebenar. Okay. Seterusnya, okey ke Kak Lin? Okey sangat. Silakan Rosni. Okey lah kan. Okey, so seterusnya ayat yang ketiga, Allah menafikan kata-kata orang Quraisy tadi tu yang telah memfitnah Nabi Muhammad. Allah menafikan, Allah kata, wahai Muhammad, Tuhanmu sesungguhnya tidak meninggalkanmu dan ia tidak membencimu. Allah memang tak pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan tak pula membenci Nabi Muhammad. Macam manalah Allah nak benci kekasih dia kan, Nabi Muhammad kekasih Allah kan. Macam manalah Allah nak membenci. Cuma mungkin kita nak tahu juga kat sini kenapa Allah hold dulu, kenapa Allah tahan dulu wahyu tu daripada diturunkan. Ada pendapat yang kata Allah nak bagi rehat, masa rehat untuk Nabi Muhammad, sebabnya wahyu ni adalah sesuatu yang berat. So dia berat tu sebab Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan dakwah kepada semua orang. So bukan senang lah tugas dakwah tu kan. Kalau macam kita sendiri pun nak menyampaikan kepada seorang pun kadang kita rasa segan, rasa malu kan. Tapi Nabi Muhammad dia memang tugasnya ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada semua orang. So tugasnya memang sangat berat kepada Nabi. Jadinya Allah diriwayatkan Allah tahan dulu wahyu tu supaya Nabi boleh berehat lah macam tu. Okay, tapi kalau kita tengok pada sejarah penurunan wahyu ni pun, wahyu diturunkan secara berperingkat. Kalau ikut pembacaan kita dan apa yang kita tengok kepada YouTube yang dikongsi oleh Ustaz Syahari Abdul Rahman, dia kata proses penurunan wahyu ni sebenarnya mengambil masa 2 ke 3 tahun. So sebab Allah tak turunkan serentak lah. Kalau Allah turunkan serentak lagi akan membebankan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebenarnya dia rasa sedih dengan kata-kata Arab Quraisy tu sebab Nabi dia nak menyampaikan dakwah, tapi Nabi risau bila tak turun wahyu. Nabi risau macam mana Nabi nak menyampaikan dakwah lagi kalau macam wahyu tu tak diturunkan, sebab Nabi adalah Nabi yang terakhir. So kalau tak diturunkan, siapa lagi? Nabi risau kalau macam Islam tu tak tersebar. Nabi risau
kalau macam wahyu tu terhenti setakat yang lepas tu tak diturunkan lagi, so Nabi dengan sifat penyayang dia kan, dia sangat risau apa yang akan jadi pada umat kita lah, kepada umat Nabi Muhammad kan, kepada kita semua. So alhamdulillah dengan penurunan surah Ad-Duha, Nabi rasa terpujuk, Allah memujuk Nabi dan Nabi rasa terpujuk dan Nabi meneruskan lagi perjuangan. So macam kita pun bila kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, bila kita rasa down, kita rasa demotivated, kita rasa macam aku buat salah apa, walaupun kita sebenarnya kita masih solat, kita masih mengaji, masih berdoa kan, memang akan ada satu ketika yang kita rasa macam itulah, kita rasa macam keseorangan macam tu kan. So sebenarnya surah ni, bacalah surah ni sebab surah ni memujuk macam tu. Okay. Boleh teruskan lagi ya? Okay, teruskan. Okay, so ayat yang keempat, Allah bagi tahu, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Maksudnya selepas tu lebih baik daripada yang sebelum. Macam kita kan, kita ada waktu susah kan. So bila kita menghadapi waktu susah, kita menghadapi barulah kita faham erti sabar tu apa, barulah kita faham macam mana rasa jadi susah gitu kan. Jadi selepas waktu susah, barulah Allah bagi kesenangan. So dalam ayat ni memang Allah pujuk Nabi Muhammad, Allah kata jangan sedih Nabi, selepas kesusahan, selepas rasa penat lelah kamu ni, nanti Allah akan bagi kebahagiaan kepada kamu. So tapi dekat sini secara keseluruhannya, kalau macam dalam konteks dakwah, untuk Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad menghadapi kesukaran untuk buat dakwah pada awal kan, memang Nabi memang struggle kan untuk menyampaikan dakwah pada awal-awal, kegembiraan yang Nabi akan dapat, Islam tu tersebar sehingga kan telah sampai pun kepada kita hari ini kan. Okay, seterusnya ayat yang kelima, Allah kata, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kamu kejayaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha dan berpuas hati. So bila kita dah menghadapi episod duka dalam hidup kita, kita pun akan rasa kita akan rasa bahagialah bila Allah kata jangan risau, sebab Allah bagi jaminan, jangan risau, kejayaan tu, kebahagiaan tu pasti Allah akan bagi pada kita. Mungkin ada orang yang macam hidup susah, ada juga orang yang memang dilahirkan tanpa ibu ayah, ada juga orang yang macam kalau yang belum kahwin dengan yang berkahwin, so kalau yang dah berkahwin pun ada ujian masing-masing, macam-macam lah kan. So dalam surah ni memang Allah kata setiap apa yang Allah bagi pada kita adalah sesuai dengan diri kita. Jadinya kita jangan sedih, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kita tak dapat benda tu kat dunia, dekat akhirat. So Allah dah kata kat sini kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita dapat dunia, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak dapat kat dunia, insya-Allah kita dapat juga dekat akhirat. Okay, ayat yang ke-6, Allah minta Nabi macam kira macam throwback balik lah kan. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberi perlindungan. Nabi Muhammad kan masa dia kecil ayah baginda meninggal, wafat, kemudian ibunya pula, lepas tu datuknya pula kan. Jadinya bila melepasi satu fasa tu, sentiasa ada je orang yang menjaga Nabi. Selepas kewafatan ayah baginda, ibunya jaga. Lepas tu datuknya jaga. Lepas datuk pakciknya pula. Maksudnya Allah tak meninggalkan Nabi seorang-seorang pun. Kalau macam kita pun, kalau kita tengok anak kecil kan, macam kita tengok Yusuf kan, waktu dia kecil macam tu, kita pun terbayang macam mana sebenarnya Allah tu memberi kita rezeki. Memanglah melalui ibu lah kan, tapi sebenarnya pemberi rezeki tu adalah daripada Allah lah sebenarnya. Bila kita tak boleh, bila kita baby, kita tak boleh nak jalan, kita perlukan bantuan orang untuk angkat kita, dan kemudian Allah beri kita rezeki, Allah yang kuatkan otot kita untuk kita kuat, kita boleh mengesok, boleh merangkak, boleh duduk, lepas tu berdiri, berlari macam tu kan. So sebenarnya benda tu datang daripada Allah. Dan bila kita rasa lemah semangat pun, kita kena selalu tanamkan pada diri kita, memang segalanya daripada Allah. Perlindungan tu kalau kita rasa takut ke apa, perlindungan tu semua daripada Allah dan semua berlaku dengan izin Allah. Okay, ayat yang ke-7,
dan didapatinya engkau tercari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah melalui Al-Quran, tunjukkan. So bila Allah tengok Rasulullah sebelum menerima wahyu, sebelum diturunkan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah tercari-cari kebenaran. So bila diturunkan wahyu kepada Rasulullah, so Allah minta untuk throwback balik. Bila waktu Rasulullah tercari-cari kebenaran, masa itulah Allah memberi hidayah. So kalau macam kita, bila kita tercari-cari, macam kita rasa macam siapa yang nak tolong aku ni so kita pun kena cari solution, dan kadang bila kita cari solution, kita rasa macam kita yang dapat benda ni, tapi sebenarnya kita dapat tu sebab Allah yang beri. Allah yang beri kita hidayah tu kan. Waktu kita jahil, kita tak ada ilmu, Allah yang beri kita ilmu. Waktu kita rasa kita macam nak pandai sikit, Allah yang beri kita hikmah supaya kita lebih pandai lagi, macam tu. Dan kat sini sebenarnya pun kita kena reflect balik diri kita. Adakah dengan apa yang kita dah dapat hari ini atas kejayaan kita? Semestinya bukanlah kejayaan kita seorang. Sebenarnya memang semuanya daripada Allah kan. Okey. Ayat yang ke-8, dan didapatinya engkau miskin lalu ia memberikan kekayaan. Waktu ni kalau macam untuk Rasulullah, masa tu Allah masa kewafatan ayah Rasulullah, ayahanda Rasulullah cuma meninggalkan seekor unta. So maksudnya tak ada harta lain lah, cuma ada seekor unta je. So daripada situ maksudnya Rasulullah dalam keadaan serba kekurangan, tapi Allah cukupkan je sebenarnya untuk Rasulullah. Dan kemudian Allah hadiahkan Siti Khadijah untuk Rasulullah yang kaya raya kan. Jadinya dengan harta Siti Khadijah, Rasulullah gunakan untuk membuat kebaikan, menyebarkan lagi dakwah Islamiah tu. Macam kita pun, bila macam dulu masa kita zaman belajar kan, kita tak ada duit kan, so kita mengharapkan kepada mak ayah. Tapi bila kita dah bekerja, barulah kita ada duit, barulah dapat sikit-sikit untuk menabung semua kan. Jadinya macam tu lah sebenarnya Allah cukupkan je rezeki kita. Kalau kita rasa kita serba kekurangan, mungkin kita kena tengoklah orang yang lebih kurang daripada kita, supaya kita akan timbul rasa syukur tu. Okey, ayat yang ke-9, kat sini Allah nak beri peringatan. So, selepas kita dah throwback apa benda yang telah berlaku pada hidup kita, so Allah nak remind kita. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Sebab Allah tahu macam mana rasa sedihnya kalau dibesarkan tanpa ibu ayah kan. Susahnya tanpa, macam seolah macam kurang perlindungan, tak ada kekuatan untuk menjalani kehidupan. Tapi untuk orang yang dikurniakan, dianugerahkan, dibesarkan dengan adik ibu ayah, lepas tu dibesarkan dengan hidup yang serba-serbi, lengkap, cukup. So Allah minta kita yang dah diberi rezeki macam ni, kalau boleh untuk anak yatim kita beri lebih macam tu. Sebab sebenarnya bukan sahaja Allah menguji anak-anak yatim tu, tapi sebenarnya menguji kita juga. Macam manakah layanan kita terhadap mereka. Okey, ayat yang ke-10. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking mengherdik. Contoh, kalau macam kita pergi makan, dekat meja makan kan selalu ada je orang datang nak minta sikit-sikit kan. Kalau kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Tapi kalau kita tak nak bagi, kita janganlah pula ambil, contohlah ambil air kita simbah pula kat muka dia kan. Contoh macam ni adalah perbuatan yang tak bagus lah kan. So kalau kita tak nak beri apa-apa, kita senyum, mungkin kita cakap minta maaf, saya nak makan ya. Ataupun lebih baik lagi kalau kita ajak dia makan sekali. Macam tu. Okay, sebenarnya kat sini Allah nak ingatkan kepada kita bahawa segala nikmat yang kita dapat memang Allah yang beri, dan di sebalik rezeki kita memang ada sebahagian untuk orang lain. Jadinya memang kita kena memberi. Okey, dan ayat yang ke-11, ayat yang terakhir, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan. Kita kena tunjuk yang kita rasa syukur kepada Allah. So kalau macam kita nak rasa syukur ni, kita boleh lafazkan Alhamdulillah dan macam-macam lagi. Mungkin yang kita boleh kongsikan kat sini, kita selalulah sebut hadha min fadli rabbi. Maksudnya semua ni daripada Tuhan saya. Maksudnya semua ni bukan daripada saya. Okay, so lain putus-putus. Kak Lin okey ke boleh dengar?
Okey, boleh dengar. Jelas sangat Husni. So macam tu lah, itulah tadabbur ayat apa selama 11 ayat lah yang kita dah cover untuk hari ni. Okey, itulah maksudnya itulah kepentingannya kita mentadabbur Al-Quran ni kan Husni kan. Sebab bahasa Arab kita bukannya tahu. Jadi kan. Jadi bila hari ni pun ialah maksudnya semalam dan hari ni baru Kak Lin macam ni ini ya, dia memang relate lah dengan kehidupan kita. Kan maksudnya macam Husni kata apa dari sebelum datangnya kesenangan pastinya kita ada ujian kesusahan terlebih dahulu. Tapi memang kehidupan memang begitu kan Husni. Maksudnya janganlah kita sebab tu kita sentiasa kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rasa sebab tak rasanya kan. Sebab maksudnya macam ni, ujian sama ada ujian susah lah biasanya. Yang susah tu yang kita rasa ya Allah kenapalah aku macam tu kan. Betul. Tapi macam kalau macam Kak Lin sendiri kan selalulah kita ni kan kena rajin tau pujuk diri kita. Maaf ni kita berbagi ni kan boleh. Kita kena pujuk diri sendiri macam ya Allah tak apalah, ini kan memang Allah nak uji sebabnya Allah sayang. Kan Ustaz Ibit selalu bagi tahu kan. Kalau kita Allah sayang kan Ustaz kata. Allah sayang dekat kita. Kalau Allah uji itu Allah sayang. Macam Kak Lis sendiri pun selalu macam terdetik bukan kita nak meminta-minta sangat ujian tu, tapi maksudnya macam ya Allah aku ni kalau tak diberi ujian rupanya dengan kau ya Allah. Selalunya begitu, kita ni manusia memang sifatnya macam tu kan mesti. Tapi bila kita dapat ujian tu janganlah macam of course kita akan mengeluh tapi berbaliklah pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Macam maksudnya insyaAllah pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan bantu macam mana pun. Tapi ialah senjatanya pasti doa kita kan kan. Itulah kalau macam kita kan bila kita rasa bila kita rasa macam kita down, kita demotivated, kita selalu akan doa macam ni lah. Kita akan cakap, ya Allah saya rasa sedih, ya Allah peluklah saya sedih sangat sekarang. Lepas tu memang lah meliti-liti air mata kan. Tapi lepas tu kita rasa lega. Macam kalau kita rasa sedih, kita doa ke Allah macam mana kita bercerita tau. Macam kan, so kita pun macam ni kita cerita dengan Kak Lin ni, kita kena cakap yang apa perasaan kita, apa kita punya harapan. So insyaAllah lepas tu memang kita akan rasa hilang lah, kita rasa lega lah kan. Lega kan Husni, walaupun maksudnya bila kita berdoa tu Husni, memanglah Allah tidak kata ya aku dengar, memang tak ada lah. Tapi macam dia akan dapat sesuatu yang itu sampai ke hati kan. Betul, dia sampai dekat hati tau. Maksudnya sama-samalah kita insyaAllah memang macam tadi lah Kak Lin cakap, kita ni jangan sebabnya macam tadi soalan pertama Husni, Kak Lin pernah tak rasa down dalam hidup? Allahu Akbar, memang itu tak dinafikan lah apa semua. Tapi bila kita ingat ruginya aku rasa down dulu tu, macam tu. Sebenarnya sikit je ujian Allah tu pada kita. Betul tak Husni? Macam tak apalah. Maksudnya tak apalah ya Allah, tak apa. Sebenarnya Allah sayang lah. Betul. Sebenarnya Allah bagi ujian. Kalau macam Kak Lin reflect balik kan, masa Kak Lin menghadapi ujian tu Kak Lin rasa macam sangat down kan. Tapi bila dah jadi macam ni, Kak Lin akan rasa sekarang bila dah lepas momen tu Kak Lin rasa macam benda tu penguat. Maksudnya masa tu so baru kita faham perasaan sabar, perasaan susah tu macam mana kan. Betul sangat apa yang Husni cakap, betul. Tapi macam itulah kekuatan kita. So jadi bila kalau apa yang Kak Lin tengok tadi, kalau dulu tu rasanya lagi kuat dia punya ujian tu, tapi bila sekarang ni ujian yang biasa je apa semua macam ada apa, insyaAllah Allah bantu, insyaAllah pujuk. Sebab kita dah maksudnya dah biasa dengan ujian yang Allah tu. Jadi maksudnya teruskan berprasangka baik dengan Allah, berdoa, minta yang macam Husni cakap tadi, memang itu yang akan sampai ke hati kan Husni kan. Macam ada soalan ke Husni? Untuk Husni
macam Puan Soila ada kata kat sini, jangan malu untuk mengadu dekat Allah, betul. Kemudian jangan tamak untuk ucapkan terima kasih dengan Allah, betul. Kita kalau kita nak ucap terima kasih Allah, macam tu pun boleh atau alhamdulillah, macam tu pun boleh. Mana-manalah yang kita rasa kita selesa, kita nak melafazkan, kita nak menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan sebenarnya bila orang buat baik dengan kita pun kita ucap terima kasih kepada orang tu pun, itu pun kita berterima kasih kepada Allah. Sebab Allah yang memberi rezeki melalui orang tu. Okay, so kesimpulannya kalau kita rasa sedih, kita rasa down, kita bacalah surah Ad-Duha, insya-Allah selepas daripada tu, lepas kita dah baca, kita akan melalui momen tu, kita akan rasa at least rasa lega lah, macam tu lah, mengadulah kepada Allah semuanya. So sebelum mengakhiri, ada borang maklum balas. Sekejap kita nak cuba. Tak boleh. Mungkin yang ikut. Okay, so kena untuk staff Al-Ma'idah Tenaga dan Al-Ma'idah Oasis, so boleh tekan link ni. So ni untuk kehadiran untuk tengok video hari ni lah. Live lah ya. Okay, kita pun nak share juga. Actually kita ada buat satu e-book untuk siapa yang menonton ni. Kita sharekan link. Ni boleh tak? Okay, boleh klik pada link ni untuk dapatkan e-book for free je mengenai tadabbur surah Ad-Duha. So mudah-mudahan bermanfaat lah. Saya dekat buku tu, dekat bahagian belakang sekali ada rujukan yang saya rujuk. Saya rujuk kepada YouTube video tafsir surah tentang dahsyatnya surah Ad-Duha oleh Ustaz Syahriar Abdul Rahman. Kemudian ada lagi lah beberapa, so boleh lah tengok kat situ. Kalau macam nak faham lebih lagi tentang tadabbur surah Ad-Duha. Okay, so rasanya part kita dah habis lah untuk yang hari ni, insyaAllah. Sekali ada apa-apa lagi ke? Itu saja Husni. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Okay, kalau terima kasih juga dekat Husni sebab sudi berkongsi macam-macam isu lah kan, maksudnya tentang kehidupan kita ni. Kalau macam tu kita sebelum kita maksudnya mengakhiri kita punya tadabbur pada hari ni, saya nak kongsi satu je lagi. Okey, sebenarnya kita ni kan tadabbur ni menjadi kewajipan untuk kita sebenarnya kan Husni. Sebab dia ada dua sebenarnya, tadabbur dan tafsir. Sama juga membaca Al-Quran dan memahami apa isi Al-Quran. Itulah yang dinamakan tadabbur. Kalau tafsir tu lagi tinggilah. Maksudnya kan perlu ilmu yang lain pula cerita dia kan Husni. Jadi saya bawa satu daripada Mufti Wilayah, website Mufti Wilayah. Katanya tadabbur diwajibkan ke atas setiap umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyeru seluruh umat manusia untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Okey, ini daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Saya bacakan sikit. Afala yatadabbaru al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dan maksudnya kat sini, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup, yakni yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran, daripada surah Muhammad ayat 24. Jadi saya pun menyeru juga, kita dekat handphone pun ada je, saya yakin semua dekat handphone ada Al-Quran. Jadi saya seru diri saya, kita semua Oasis, Al-Amin, Rampai Ketera, semua penonton yang tengah tonton kita, selepas ni dekat mana pun kita buka lah sekejap, 1 atau 2 minit pun kita buka lah surah apa, kita baca sikit dan kita tadabbur, kita tengok apakah dia punya maksud daripada ayat yang kita baca, kita tengok tadi tu. Boleh tak saya nak tambah satu lagi? Boleh, sila.
saya galakkan lah kalau boleh kita amalkan doa selepas baca Al-Quran tu. Sebabnya doa lepas baca Al-Quran tu kan isi dia kan ya Allah ingatkanlah aku apa yang aku lupa, ajarkanlah aku tentang isi Al-Quran. So Al-Quran ni satu-satunya yang kita punya buku kita yang memang takkan berubah silibus sampai bila-bila kan. Betul. So kalau kita berpegang pada dia, insyaAllah itulah jalan yang sebenarnya. So kita amalkan doa tu supaya mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan waktu untuk kita mentadabbur Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran siang dan malam. Sebabnya masa ni memang Allah yang beri kita rezeki masa kan. Masa ni berkati ke tak diberkati tu memang semua daripada Allah. Tapi bergantung kepada amalan kita lah. So sama-sama lah untuk kita usahakan insyaAllah. Yang Usni maksudkan yang biasanya kita lepas khatam Al-Quran je kan Usni, Allah Alhamna fil Quran. Orang-orang kita ni selalunya begitulah, ingatkan itu doa selepas khatam Al-Quran. Tapi sebenarnya tidak Usni maksudnya selepas kita membaca pun walaupun 10 ayat lah maksudnya Usni walaupun kita selepas membaca 10 ayat sekalipun kita boleh membaca doa tadi Usni betul. InsyaAllah kita sama-sama pastikan di dalam kita punya kehidupan insyaAllah. Baiklah Usni, insyaAllah kita selesai sesi tadabbur kita hari ini, tapi insyaAllah Rampai Ketera dengan Eduasis masih ada lagi program-program yang akan diadakan minggu akan datang. Sama-sama juga penonton semua boleh masih boleh tengok kita nanti, insyaAllah ada beberapa lagi program bersama dengan saya. Sama-sama nak tengok kat ini. Masya Allah. InsyaAllah kan. Aduh hai. Okey, baiklah Usni, kita sudahi dengan kita punya tasbih kifarah dan surah Al-Asr Usni. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Usni. Terima kasih Kak Lin, terima kasih semua. عصمة عمتك اللهم إن كان رزقك